Assalamualaikum. Untuk pelajaran pada sekarang ini, untuk yang sekarang ni lah, saya akan ajar untuk mentafsir graf jarak masa dan menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Jadi untuk graf jarak masa, anda kena pandai mentafsir dan pandai menguraikan. Kalau boleh, inilah apa yang awak patut dapat. Bila awak tengok je graf ni, awak boleh tahu ataupun mentafsir apa maksud setiap garis yang berlaku kat sini dan menghuraikanlah seterusnya. Jadi untuk baca graf, untuk graf jarak masa ini, ada 3 perkara je yang awak kena tahu, iaitu yang pertama adalah tentang jarak, yang kedua adalah tentang masa, dan yang ketiga ialah tentang laju. Yang ketiga adalah laju. Okey, laju. Yang pertama jarak, yang kedua masa, dan yang ketiga ialah tentang laju. Jadi bila baca graf, kalau awak lihat daripada graf yang diberikan kat contoh 1 ni, permulaannya berada di sini, iaitu di 8 ini. Dia tak bermula dengan kosong. Biasa kalau kosong ni, kalau untuk perjalanan seseorang ke, biasanya bila kosong tu dia akan kembali ke rumah ataupun ke tempat asal. Jadi kalau dia mula dengan 8 ni, maksudnya dia bukan mula daripada rumah. Yang daripada rumah tu dia tak tunjuk dalam graf ni. Memang dia bergerak dari rumah ke satu tempat kan, tapi dari rumah tu dia tak tunjuk. So dia tunjuk terus daripada tempat yang kedua, saya panggil tempat B lah. Ini saya panggil tempat A, iaitu tempat rumah dia. Kalau dari kat sini tempat rumah. Dan ini adalah tempat C. Sini adalah tempat C pada jarak C ni. Kenapa saya ikut ni? Sebab ni adalah jarak. Jarak ni menggunakan paksi Y. So jarak yang paling rendah sekali, iaitu di kosong, adalah paksi adalah dia punya rumah. Ataupun asalan dia. Kalau kita tengok daripada B ke C ni, dia bergerak selama dekat sini ada ni punya jarak. Ada masa dia, iaitu selama 15 minit. So yang orang ini bergerak daripada B ke C selama 15 minit, di mana jaraknya adalah daripada 8 ke 24. So kalau awak nak kira jarak dia, boleh tolak je 24 tolak 8 sama dengan 16. So ini adalah pergerakan sebanyak 16 km dalam masa 15 minit. Dan bila sampai je dekat yang atas ni, bila orang tersebut sampai di sini, nampak ada satu garis mendata. Mendata ni dalam graf jarak masa, maksudnya seseorang itu ataupun sesebuah objek itu tidak bergerak. Dia menetap di satu tempat. Jadi orang itu menetap di sini ataupun mungkin berehat ke, saya tak pastilah, selama 80 tolak 15 minit. So kalau nak kira 80 tolak 15 akan dapat 80 tolak 15 dan 65 minit. So dekat sini 65 minit lah. 65 minit. So selama 65 minit ataupun sejam 5 minit ini, orang itu berehat di satu tempat ini. Dan kemudian akan ada satu garis yang menurun, betul-betul pergi kepada paksi X. Jadi ini adalah pergerakan pulang. Saya panggil ini adalah sebagai pergerakan pulang. Ini pergerakan pulang lah, sebab dia terus sampai ke rumah asal dia balik. So dalam masa 20 minit ini, sebab 100 tolak 80, 20 minit ini, orang itu bergerak sebanyak 24 km dalam masa 20 minit. Jadi bila kita nak tafsir, anda pertama sekali kena tahu jarak dan kena tahu masa dia. Yang ketiga laju. Jadi laju ni, bila dalam graf jarak masa, kita boleh tafsir menggunakan kecerunan. Ini ada kecerunan sebab nampak dia menaik, dan yang hujung sekali ni pun ada kecerunan. Saya tukar warna lah.
Yang hujung sekali pun ada kecurunan, iaitu kecurunan dia menurun. Ini menaik. So, kat sini ada kecurunan menurun kan. Jadi kedua-dua ni akan ada dua jenis kecurunan yang berbeza. Di mana yang dekat sini adalah kecurunan yang positif dan yang di sini hujung sekali akan ada kecurunan yang negatif. Jadi apa beza positif dengan negatif ni? Apabila kecurunan positif, maksudnya dia bergerak daripada tempat asal pergi ke tempat lain lah. Okey, atau lain. Okay, so positif dengan negatif ni sebenarnya menunjukkan arah saja. So kalau laju negatif tu maksudnya arah dia yang berbeza. Okey. Dan kalau laju dia negatif maksudnya dari tempat lain dia kembali kepada asal. Okey. Contohnya saya ada kereta kereta A dari tempat A ke B kan. Kalau saya pergi daripada A, ni contohlah ni rumah saya. Ni rumah. Daripada A pergi ke B. So ini saya punya kelajuan akan jadi positif. Dan daripada B ke A masih ada kelajuan, tapi kelajuan saya akan jadi negatif. Sebab beza dari segi arah. Okay. So kalau positif dengan negatif tu bezanya adalah dari segi arah. Okey. So itu adalah untuk laju. Jadi bila awak menghuraikan sesuatu pergerakan, contoh dekat sini ada 1, 2 pergerakan, di mana yang tengah-tengah ni adalah statik lah, so tiada pergerakan. So dekat sini ada 2 pergerakan. Nanti bila huraian, okey, contoh saya ambil bawah ni lah. Okay, tak apalah, kita guna ni. Saya padam sekejap highlight ni, saya padam ni sebab dah terlalu serabut. Okey, pen warna hitam, hijau lah, hijau. Okey. So bila nak buat huraian, mesti ada 3 perkara ini, iaitu jarak, masa dan juga laju. Tak kisahlah mana, order mana dulu tak kisah. Nak masa dulu boleh, nak laju dulu. Bukan nak masa dululah. Yang penting ada jarak dengan masa dululah. Jadi contohlah kalau saya kira laju untuk yang pertama ni, pergerakan yang mula-mula ni daripada sini ke sini. Contohlah kalau saya congak, saya kira kejap, dia punya laju adalah 24 tolak 8 bagi dengan 15. Dapatlah 1 point. Contoh, kita guna contoh je, saya tak nak kira betul-betul lah. So katakanlah sini 2 kilometer per minit. Sebab unit dia adalah kilometer dengan minit. Okey, saya guna contoh ni mungkin tak tepat lah, tapi saya guna contoh saja. Saya buat contoh saja. Jadi bila kita nak buat huraian, cuba kat bawah ni boleh kan? Okey, huraian. Saya tak masuk penyelesaian masalah lagi Saya ajar dulu tentang cara mentafsir dengan cara menulis huraian. Contohnya ini siapa? Puan Sanisa. Okey. Jadi Puan Sanisa bergerak Puan Sanisa bergerak 16 kilometer selama 15 minit dengan kelajuan 2 kilometer per minit. Lengkap. Kat sini ada jarak 16 km, ada masa dan ada kelajuan. So ini adalah cara untuk menulis huraian.
Dan kalau untuk yang pergerakan ni ke bawah pula, contohlah awak dapat negatif 4 negatif 4. Oh sorry. Ini negatif contohlah negatif 4 kilometer per minit Alright. Jadi bila awak tulis huraian dia, okey. Bila kita tulis huraian, dia kata huraikan pergerakan dalam 20 minit yang terakhir. So awak kena buat huraian macam ni lah. Jadi Puan Sanisa bergerak ataupun memandu, sama ada memandu ke bergerak pun boleh memandu sejauh ini berapa meter 24. Okey, 24 kilometer selama 20 minit 20 minit dengan kelajuan 4 kilometer per minit. Walaupun kelajuan dekat graf ni bila kita kira negatif 4 kilometer per minit, tapi bila kita tulis untuk kelajuan, dia adalah sebenarnya 4 kilometer per minit. So apa itu negatif? Negatif tu adalah arah dia. Jadi kalau dalam huraian, jangan tulis negatif 4 km per minit. Sebab tak ada laju yang negatif sebenarnya. Jadi untuk kelajuan 4 km per minit. Negatif tu nama kita buang, sebab itu adalah menunjukkan arah sahaja. So tak perlu tulis negatif. Jadi itu adalah untuk cara mentafsir graf dan menghuraikan graf secara masa.